ke-6, kita ada berapa ramai ni? Ada 19. Saya nak share macam mana sini ni? Tak jumpa. Okey, boleh kita mula tuan-tuan? Boleh. 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 Boleh, alhamdulillah. Baik. Di bawah apa nak kata apa kursus ke program ke apa ke, tajuklah ancaman bahaya Israeliat ni, dan alhamdulillah malam ini kita dah masuk siri yang ke-6. Hari ini Sabtu 3 Julai 2021 bersamaan dengan malam inilah 23 Zulqa'dah 1442 Hijrah. Kita ada seminggu lagi. Ada seminggu lagi untuk masuk ke bulan yang terakhir dalam kalender Islam, iaitu bulan Haji atau dikenali sebagai Zulhijjah. Baik. Tajuk yang kita nak angkat ataupun nak bincangkan pada malam ini, mungkin sebahagiannya belum tahu dan sebahagiannya pun dah tahu. Tak apa, atas dasar fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin lah kan. Semoga kita semua, saya, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sekalian, dapat mengambil manfaat daripada perbincangan kita pada malam ini. Baik, benarkah Nabi Yusuf AS ini berkahwin dengan Zulaikha? Kan, kalau dari sudut jawapannya sudah tentulah tuan-tuan nak saya jawab ya atau tidak, betul tak? Ataupun saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan jawab ya ataupun tidak, kan? Benar ataupun tidak, kan? Itu mungkin di segi perbincangan yang biasalah, dan kita lanjutkan sedikit perbincangan ini dalam konteks kita nak mengaji supaya kita memahami suatu fakta yang diangkat ataupun yang kita sendirilah, saya pun membesar dengan maklumat yang sebegini, kan? Mungkin dulu-dulu kita tak ambil cana lah, tak ambil berat, kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita pengetahuan demi pengetahuan, kefahaman, dan akhirnya kita ada usaha inisiatif untuk mengambil tahu, mengambil berat tentang sesuatu yang kita amalkan. Begitulah juga perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita. Baik. Malam ini saya ada buat 3 ni, tapi tak tahulah, kalau tak sempat kita carry forward pada siri yang berikutlah. Poin pertama yang nak diangkat ataupun nak dibincangkan ialah pertemuan Nabi Yusuf AS dengan Zulaikha. Kan? Zulaikha. Yang kedua ialah Hamim ataupun godaan isteri Al-Aziz. Yang dikatakan nama tadi itulah isteri Al-Aziz itu kepada Nabi Yusuf AS. Dan poin yang ketiga yang nak dibincang ialah perkahwinan Nabi Yusuf dengan isteri Al-Aziz. Ini klimaks, kan? Jadi tajuk kepada yang fokus kepada yang ketiga. Namun sebelum sampai kepada titik perbincangan nombor 3, kena lalu nombor 2, kena lalu nombor 1 terlebih dahulu. Barulah kita boleh faham, insya-Allah kita boleh hadam latar belakang isu dan cerita. Baik, kita bermula dengan pertemuan Nabi Yusuf AS dengan Zulaikha. Bila dan di mana mereka ni bertemu? Agak-agaknya bila dan di mana mereka bertemu? Kalau tanya tuan-tuan lah, anak tanya abah dengan Umi ni kat mana bertemu? Kan?
Abah dan Umi kat mana bertemu? Kan? Itu rahsia dah. Baik, agak-agak di sini ni tuan-tuan, nak kata bila tu bukanlah dari sudut masa tarikh berapa hari bulan 1 Januari ke kan. Bila ni dari sudut tempoh masa dan maknanya di manakah ni merujuk kepada tempat kan. Baik. Jadi nak tahu jawapan dalam Islam ini sumber berkenaan dengan Nabi dan Rasul ini kita dah bincang siri 5, 4, 3, 2 dan 1. Kita tahu bahawa sumber utama adalah Al-Quranul Karim. Dan yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Ini dua sumber utama. Kan? Dari sudut hukum hakam, dari sudut ilmu. Kan? Ada pun sumber yang lain yang dah kita bincang, kita sebutkan secara sepintas lalulah. Dari sudut kitab-kitab, kan? Misalnya kitab tafsir ke, kitab hadis ke, sumber sejarah ke dan sebagainya. Dia misalnya sumber sejarah juga dikira sebagai sumber kan dalam disiplin ilmu. Baik. Jadi bila di mana mereka bertemu, kita rujuk kepada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yusuf. Dalam banyak-banyak nabi ni kan ada beberapa nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala letak nama dia. Kan antaranya ialah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, kan? Nabi Saleh tak ada surah dah, kan? Baik. Kemudian Nabi Yusuf, kan? Dan Nabi Musa sayang tidak ada surah walaupun kisah dia ni tuan-tuan belajar tentang tadabbur ini kisah Nabi Musa boleh kata merata dalam surah-surah dalam Al-Quran tapi sayangnya tidak ada surah yang bernama Musa. Kan? Baik kita bacalah auzubillahi minasyaitonirrajim wa syarauhu bisamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Orang yang ada Quran kan handphone ke masah ke okey boleh tengok terjemahan. Dan bila tengok terjemahan, aku cuba scroll ke atas sikit, tengok apa ayat yang terdahulu dan baca untuk kita mendapat kefahaman kisah ini. Kan? Sebab dia mesti ada berurutan dengan ayat yang terdahulu. Kan? Baik. Cerita ni cerita tentang kisah Nabi Allah Yaqub, Nabi Allah Yusuf. Ini kisah biasa famous lah. Saya pun belajar di Azhar dulu tahun 1 ke tahun 2, tak ingat dah kisah ni. Ada dalam tafsir Maudhu'i, kata silap saya lah. Ke tafsir tahlili, tafsir Maudhu'i kata silap. Tafsir yang secara tematik. Baik, wasyarahu bisamanin bakhsin dan ada terjemahan. Mereka tu siapa? Para pedagang. Kan? Sebab angkara daripada adik-beradik dia ni, kalau bahasa sembang kita ni, jual budak bernama Yusuf ni dah. Kan? Wasyarauhu bisamanin bakhsin dan mereka menjual Yusuf itu dengan harga yang murah iaitu dengan beberapa dirham saja. Tuan-tuan boleh bayangkanlah antara dinar dengan dirham. Kan? Dengan beberapa dirham saja dan mereka rasa cukup dalam hal ini. Baik. Dan orang Mesir yang membelinya. Waqala allazi ishtarahu min Misra. Jadi kata orang Mesir yang membelinya itu limraatihi kepada isterinya. Berikanlah kepadanya, yakni kepada budak tadilah kan, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam yang dijual oleh pedagang dan dibeli oleh lelaki orang Mesir tadi tu. Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik, boleh jadi budak tadi bermanfaat kepada kita kan, atau kita ambil dia sebagai anak kan. Kita ambil dia sebagai
anak. Dan demikianlah pula kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala, berikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi, yakni di Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya, kepada Yusuf tadi, takbir mimpi. Bagaimana nak mentadbir mimpi, mentafsir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tapi kebanyakan manusia tak tahu. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Baik. Poin yang saya gariskan dengan apa color biru dan kuning ni. Kan waqala allazi ishtarahu min Misra, dan kata orang yang membelinya daripada Mesir, limru'atihi, kan, kepada perempuannya. Kan? Ini yang nas disebutkan dalam surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat 20 dan 21. Baik. Kalau tuan-tuan yang tengok yang mungkin boleh ataupun dah ada nota lah, kan, saya buat ringkas. Baik, bagaimana kita nak memahami cerita ini? Kita pertama kita tengok kepada terjemahan Al-Quran, kan. Terjemah jangan baca yang ni saja tak. Kita kena baca bermula daripada awal surah Yusuf. Kan, ini kaedah tak, kan. Yang mana ini pun telah diterangkan lah. Sebab ada kebiasaannya ayat-ayat Al-Quran ini diturunkan secara tematik, maknanya kelompok demi kelompok. Ingat lagi tak saya sebutkan, mungkin ada kalanya dalam satu isu ataupun dalam sub isu lah, kan, 3 ayat, ada kalanya 4 ayat, ada kalanya 2 ayat, tengok kepada isu yang disentuh ataupun yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat dan surah yang tertentulah, kan. Ada yang menjadi main issue dan ada yang menjadi sub issue. Baik. Apabila kita buka Quran, kan, sebelum ini saya cerita yang minggu lepas, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Tuan-tuan buka tengok, oh, tahu bahawa Allah Taala yang mengajarkan Adam akan nama sesuatu. Itu ini gini kan. Baik, bila kita buka Quran, maka kita akan jumpa, kan, dalam konteks penulisan tafsir Al-Quran ini, juga saya dah tunjukkan ni flashback. Bukan apa, saya selalu bawa supaya kita faham. Kita faham susu-galuh dari sudut pengajian dan penyusunan kitab-kitab tafsir. Kerana dia menjadi sumber utama di dalam mentafsirkan dan di dalam memahami sesuatu nas ataupun ayat Quran. Kan? Tafsir Ibnu Abbas, kan? Tafsir Ibnu Mas'ud, kemudian zaman tabi'in tafsir apa? Sekadar contoh. Kan, tafsir Muqatil bin Sulaiman umpamanya. Kemudian masuk kepada tafsir kan, yang masyhur ni seperti tafsir lebih dikenali sebagai tafsir At-Tabari. Kan, walaupun dia ada full name dia tak. Tafsir At-Tabari. Kemudian ada lagi yang lain-lain, kan. Kita skip saja. Saya skip sinilah, walaupun di sini ada tafsir seperti tafsir Abi Hatim, kan. Abi Hayyan Al-Andalusi, kan. Kemudian tafsir Qurtubi, ini ada tafsir Abi Hatim, kemudian tafsir Ibn Katsir dan juga tafsir As-Suyuti. Ini secara garis kasarnya mewakili zaman dah lebih kurang, kan, daripada 310 abad ke-4 dan 3 ke-4, kemudian yang bawah ni yang mati pada 671, atas ni 745, bawah ni 774 dan 911. Lebih kurang daripada 300 hijrah sampai ke 900 hijrah. Maknanya dalam tempoh 600 tahun lah lebih kurang, supaya kita nampak dia punya kronologi cerita tadi. Baik. Boleh kita next slide. Pasal apa? Sini sumber riwayat, siapa pembeli dan isteri dia, sebab kita nak tahu. Maka kita bukalah tafsir. Bila kita buka tafsir, kan, kita akan jumpa contoh. Tak tahulah nampak ke tidak yang sebelah kiri ni, yang Arabic punya ni. Kan? Agak-agak nampaklah, kan. Kalau tak kena cari print apa yang Arab punyalah. Baik, dalam tafsir At-Tabari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ada cek. Okay. Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir dia, ini nama tafsir dia, Jami' Al-Bayan an Ta'wil Al-Quran,
Okay, menyebutkan riwayat tentang siapa nama orang Mesir dan isterinya. Sebab Al-Quran menyebutkan imra'atuhu. Kan? Kalau kita bahasa penggunaan kita ini adalah zaujah lah kan. Yang membawa makna isteri. Tapi Al-Quran menggunakan perkataan imra'ah. Kan? Itu kena tanya orang yang spesialis dalam tadabbur. Kan? Kita nak fokus kepada Israiliyat. Ini intro baru ni. Baik, jadi siapa nama orang Mesir dan isteri dia yang beli Nabi Yusuf tadi? Maka dari sudut riwayatnya di sini. Kalau yang Arabic ini ada. Bawah ni pada kesal kalau tuan-tuan nampaklah. Haddatsani Muhammad bin Sa'din. Orang Melayu panggil Muhammad bin Sa'ad. Kan? Dia kalau eja ni Sin Aida Sa'din. Kita baca Sa'ad. Tak apalah. Okey, menceritakan kepada aku, dia berkata ayahku, ini macam cerita Piramli pula ni. Ayahku menceritakan kepada aku, qala sana ammi. Pak makan dia pula. Bapa saudaraku ceritakan kepada aku, kemudian dia kata lagi, ayahku menceritakan kepada aku, berapa orang dan 4 orang dah kan daripada ayah dia. Kemudian ni point daripada Ibn Abbas. Daripada Ibn Abbas, yang mana kita maklum Ibn Abbas ini bila kita belajar tentang tema Israiliyat, antara sahabat yang banyak meriwayatkan dan diriwayatkan kisah-kisah Israiliyat daripadanya. Nah, yang kedua ialah Abu Hurairah, kemudian siapa lagi? Tamim Ad-Dari dan juga Abdullah bin Amru bin Al-As. Dan itu ada 4 sahabat yang bila kita belajar tentang Israiliyat, mereka ni banyak meriwayatkan cerita-cerita yang mereka ambil daripada ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kan? Baik. Jadi di sini kata Ibn Abbas ni lah. Kan? Ibnu Jarir menukilkan saja mana ini yang dia katakan sebagai tafsir bil maksud. Adanya riwayat. Bukan riwayat hadis. Kan? Riwayat artinya ialah kita cerita. Kan? Bahawa kalau dulu kampung kita ni begini kan, cerita daripada ayah kita, daripada atuk kita, daripada moyang kita, contoh ataupun daripada pakcik ke siapa ke, artinya ada jalur riwayat daripada mereka yang terdahulu. Baik, jadi kata Ibn Abbas ni kana smul lazi ishtarahu Qutfir. Nama orang yang beli budak tadi tu, yakni Nabi Yusuf AS tadi adalah Qutfir. Sebahagian menyebut Qutfir. Di sini disebutkan Qutfir. Dan saya tulis Qutfir. Ini dari sudut teknikal lah. Ada perbincangan sebenarnya kalau kita meneliti secara lebih cermat, lebih detail, ada perbincangan dalam kalangan penulis kitab tafsir ini di dalam menukilkan nama perawi serta menyebut dan membacanya. Kan? Tapi bagi secara umumnya, kita tahu dah lebih kurang kan bahawa orang yang membelinya adalah nama sekian, iaitu Qutfir ataupun Qutfir. Baik. Kemudian bawah ni. Ni. Wa inna ismuhu Qutfir. Ada pula yang berkata nama dia Qutfir. Kalau tanya sumber mana? Sumber daripada Ibnu Abbas. Kan? Ada yang kata nama dia Qutfir. Saya tak tulislah pada slide ni kan. Jadi bin Ruwaihib wahwal Al-Aziz. Al-Aziz ini tuan-tuan bukan nama dia. Sebagaimana bila kita belajar tentang kisah Fir'aun, kan? Ada tukang sikat dia, nama apa? Tuan-tuan tahu ke nama apa? Ada tahu ke nama apa? Saya dulu-dulu pun tak tahu juga kan. Bila mengaji pergi ke Mesir, Allahu Akbar, kata jahilnya aku. Kan? Kita duk terima orang duk cerita daripada kecil lagi masyitah kan. Walham mengaji sekolah Arab tak perasan bahawa masyit dan masyitah itu ala wazan fa'il, atas pertimbangan perkataan fa'il, pelaku lelaki dan perempuan yang merujuk kepada tukang sikat. Jadi maka masyitah itu bukan nama dia, kan? Masyitah itu adalah tukang sikat, kan? Tukang sikat perempuan.
Sebenarnya tapi kita pun tahu nama. Itu beza kadang-kadang nama kita ni bila kita pergi ke negara-negara Arab, Arab tu dia tidak gelak depan kita, kan? Pelik ya nama orang Melayu, kan? Saya dah bagi sebutkan secara selingan tak dalam kuliah sebelum ini. Kan nama Sami'an, nama Basiran, nama Kasiran, kan? Nama Kabiran, kan? Jadi orang Arab tak ada pun, tapi oleh kerana semangat, biasanya orang Jawa, kan? Dia ambil nama ni, kan, kita bersangka baiklah kerana nama-nama yang disebutkan tadi kebiasaannya ada disebutkan di dalam Al-Quran sebut, dia pun ambil lah pick up. Okay, exactly bak letak. Okay, nama anak daftar Kasiran, kan, artinya banyak, kan. Contoh begitulah. Yang nama tidak ada pada orang Arab, baik kerana mereka mengetahui makna dia. Baik, jadi Al-Aziz ini pun sama juga tuan-tuan, bila kita mengajar bila kita baca tentang kisah Firaun, kan. Saya cerita saya lah. Saya dulu pun dia ingat Firaun ni, nama tak rupanya Firaun ni macam sultan lah, kan. Nama tu bukan nama dia Firaun. Kan. Kebetulan pula mengaji di Mesir, pergilah tengok sini, bawa mula-mula pergi ke Giza, piramid Giza. Kemudian jalan sendirilah dan sama-sama, maknanya kami lah pelajar-pelajar baru masa pertama kita pergi ke Ramses. Ramses ni pun nama Tuhan mereka lah, kan. Mereka ni orang Mesir lah, berbangsa Koptik tak. Orang panggil Qibti, kan, Maryah Al-Qibtiyah. Baik, jadi nama-nama tadilah. Okey. Jadi Al-Aziz itu adalah bukan nama dia. Al-Aziz merujuk kepada penguasa, kan, yang kuat, yang gagah perkasa, bukan nama lelaki tadi. Wa kana ala khazaini Misra. Dia ni sebagai macam dia tak sebut di sini, ada di belakang ini disebutkan sebagai orang yang menjaga khazain, iaitu khazinah, perbendaharaan Mesir. Mungkinlah menteri keuangan ke menteri apa, wallahu alam lah, yang sewaktu dengannya kita boleh faham. Wa kanal malik yauma izin, maka nama raja pada masa tu ialah Al-Rayyan bin Al-Walid rajulun minal Amalik. Jadi raja yang memerintah Mesir pada zaman itu, jangan duk ingat kata habis mungkin tuan-tuan akan tanya Firaun di mana. Kan? Ini zaman Nabi Yusuf dah ada ke Firaun belum? Kan? Jadi kemungkinan juga dia punya macam kita lah, okey, kampung sekian, kampung apa panggil, hujung pasir, ini dia jajahan takluk dia, kan, keluasan ataupun kesempitan sesuatu wilayah takbir. Baik, rajulun minal Amalik, seorang lelaki daripada kabilah ataupun berketurunan Amalik. Okey. Kemudian yang bawah ni haddatsana Ibnu Humaid. Saya ada sebutkan di sini. Okay, Ibnu Humaid, kan, biasa Arab dia menggunakan Humaid, kan, dia tak baca Hamid, dia tasghir. Tasghir ni makna dengan lebih mendalam lah. Baik, ataupun kita baca Ibnu Hamid pun sebenarnya kita perbetulkan lah, Ibnu Humaid tadi tu sana Salamah daripada Ibni Ishaq, yakni Muhammad bin Ishaq. Dia cerita bahawa daripada sini, daripada Muhammad bin As-Sa'ib, daripada Abu Saleh, daripada Ibn Abbas, tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kita baca tadi, bahawa nama wanita yang disebutkan oleh Ibn Ishaq ataupun Muhammad bin Ishaq dalam sirah Ibn Ishaqnya adalah Ra'il. Dia ada tulis di sini, daripada sini, di sini, daripada yang bernama Ra'il bintu Ra'il. Ini nama dia. Kan, kalau nak tanya nama lelaki, yang tadi, kan, nama lelaki disebut ke belum? Tak sebut lagi tak? Nama Kifrit tadi tak? Sorry. Nama perempuan, yang isteri dia ni adalah Ra'il binti Ra'il. Kemudian, okey, kita baca lagi. Kita baca lagi didong, kan? Okey, habis cerita, ringkas cerita dalam tafsir At-Tabari, yang antara yang terawal lah, yang mencatatkan akan nama lelaki, yakni Al-Aziz itu, dan juga nama isterinya, kan, disebutkan sebagai Ra'il. Tak. Baik, tafsir Al-Qurtubi, kan,
Imam Al-Qurtubi menyebutkan riwayat daripada Ibnu Ishaq. Dan dia menggunakan jalur daripada Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi juga ada kitab tafsir dia. Namun Imam Al-Mawardi di sini ada saya sebutkan dalam yang belakang ini, dia mencantumkan riwayat. Kan? Dia mencantumkan riwayat, kita akan tengok kemudian. Baik, di sini Imam Al-Qurtubi menyebut nama isteri An-Aziz dengan riwayat yang menyatakan bahawa namanya adalah Ra'i. Ada disebutkan di sinilah. Tuan-tuan boleh baca tengok. Baik. Kemudian kata Ibn Ishaq, dialah Itfir bin Ruwaihab, tadi dah jumpa, lelaki tadi yang beli untuk isterinya yang bernama Ra'il. Maknanya ada poin yang sama sebagaimana kitab tafsir At-Tabari. Sebab Qurtubi ini kemudian. Dan begitu juga disebutkan oleh Al-Mawardi dalam kitab tafsir dia. Dan dikatakan pula namanya adalah Zulaikha. Sini barulah timbul nama Zulaikha. Kan? Jadi apabila kita nak match riwayat ini, kan, riwayat yang tidak dapat dibuktikan kesahihannya. Kan? Sebab bila mana kita bincang tentang Israiliyat ini, tuan-tuan, kita kena ingat bahawa Israiliyat ini ialah kisah ataupun cerita yang datang daripada pendeta Nasrani dan Yahudi tak, kan? Kisah-kisah adalah beberapa perkara tentang umat-umat terdahulu, tentang kisah Nabi dan Rasul, cerita tentang kejadian alam semesta, termasuklah kejadian manusia ataupun Nabi Adam, dan juga cerita perkara ghaib, syurga, neraka dan sebagainya. Itulah juga skop dan ruang lingkup bicara tentang Israel. Lihat, dan dia ada 3 jenis, sama ada ulama kata pandangan pertama diterima, makbul, pandangan yang kedua ditolak, mardud, dan pandangan yang ketiga apa dia? Maskut, kan, ataupun maskut anhu, yang didiamkan oleh ulama, ataupun juga sebahagiannya menyebut tawakuh. Tawakuh ini stop, berhenti. Berhenti maknanya bila sampai satu cerita, katakan cerita yang ni, kan, tak dapat dibuktikan benar atau salah, betul ataupun tidak, so apa pendirian mereka, yakni ulama, dan pendirian kita. Pendirian kita oleh kerana cerita ni betul tak betul, wallahu alam. Contohlah kata malam ini saya pun dapat berita, kan, berita ada orang tempat saya di kampung sana kahwin. Ada orang tanya, WhatsApp tak, kan? Jadi khabar tadi itu, kan, kita terima tak tahu lagi, maka kita panggil tawakuf, kita stop, berhenti, tak, jangan sebar, kan? Jangan kita panjangkan kepada orang lain, weh, bahawa si Polan dia dah kahwin. Contohlah, saya pula panjangkan cerita, walhal saya tak tahu cerita tadi itu betul atau salah. Kecuali saya selidik, rupa-rupanya oh betul, rupa-rupanya dia tidak betul, jadi cerita palsu. Jadi yang ni apabila ulama kata maskut anhu, didiamkan oleh para ulama, ulama tak beri komen sama ada boleh diterima, accepted or not, kan? Maka sikap kita tawakuh maknanya berhenti, yakni stop daripada kita menceritakan. Cuma tidak ada larangan secara total, tapi atas dasar ilmu yang kita mengaji, kita boleh faham. Maka sebaik-baik kita nak jaga ialah kita tidak menceritakan, kan, kita tidak menceritakan. Dan hari ini pun alhamdulillah masyarakat mula faham. Dan saya pun tadi pun ada seorang sahabat, dia tanya, mana dia kata dia mengajar berkenaan dengan kisah-kisah berdasarkan kepada Al-Quran Al-Karim. Itu lebih baik. Tapi ada orang bertanya, yang bertanya inilah yang kadang-kadang susah. Pasal apa? Bila baca, contoh tadilah cerita bak lembu ke bak daun tu, yang detail-detail ni, kan, sedangkan dalam Al-Quran tidak menyebutkan sedemikian. Begitu juga dengan dalam hadis Nabi pun juga tidak menyatakan sedemikian. Maka sumber tadi dari mana? Dari sumber Israiliyat, kan? So dari sumber Israiliyat tadilah, kalau yang bercanggah dengan hukum, dengan akidah, okey, memang jelas dia akan ditolak. Tapi kalau tidak bercanggah, kan, jadi dia akan jadi maskut anhu, yang didiamkan oleh para ulama ataupun ialah tawakuh, maka itulah sebaik-baiknya, kan. Kalau nak cerita, kita cerita, tuan-tuan, ini cerita kisah Israiliyat.
Kan? Begitulah lebih kurangnya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Okey, tafsir Qurtubi. Kemudian tafsir Abi Hayyan Al-Andalusi. Juga dia menyebut nama lelaki tadi. Mana ada persamaan lah kan. Baik, kita nak sahkan saja. Cuma di sebalik pengesahan artinya wujud kesejajaran pengambilan sumber. Pengambilan sumber daripada kitab tafsir yang terdahulu. Dan beliau juga menyatakan, saya baca ni pun tengok Allah bila buat slide ini kena baca detail. Kan? Bila buat slide tengok ayat. Ini okeylah yang telah disunting. Kan? Kalau tuan-tuan baca manuskrip, Allahu Akbar letih. Tak apalah itu. Jadi beliau juga menyatakan, dikatakan bahawa nama pembeli tadi, mana lelaki tadi itu adalah, ini terbalik ni, Itfir. Ini tersilap ni. Itfir ataupun Kuntur. Kan? Baik. Dan nama wanita, betul lah kan, Ra'il ataupun juga Ra'ail. Ini dari sudut ejaan lah kan. Dari sudut ejaan mungkin adalah perbezaan sedikit. Dan juga dikatakan Zulaikha pasal poin kita nak cari mana punca orang yang bernama Zaliha. Orang yang bernama Zaliha, ada arwah nenek saya pun nama Zaliha. Kan? Orang yang bernama Zulaikha. Maka kita jumpalah sebahagiannya menyebut, okey, contohnya Abu Hayyan, dia menukilkan daripada As-Sudi bahawa nama wanita tersebut adalah Zulaikha, kan? Zulaikha binti Tamliha. Ada di sini. Kan, Zulaikha binti Tamliha. Kalau tuan-tuan tengok slide yang sebelah kiri ni, yang kita arak ni, wasmum ra'atihi, ni. Kalau nak dibaca dengan Zulaikha ataupun Zalikha. Kan? Bila Zaliha inilah lidah Melayu panggil Zaliha. Macam juga orang Melayu nama Gayah. Kan? Ada ke nama Gayah? Ada. Kan? Saudara saya pun ada nama. Kan? Nama Gayah ni ataupun yang panjang sikit Ro, jadi Ro Gayah. Mana ada? Kan? Dari sudut sebutan Arab, rupanya dia daripada nama Ruqayyah. Kan? Ruqayyah, kan? Jadi mungkin sebutan sebahagiannya qaf tadi menjadi ga, dan Ruqayyah sampai kepada kita lidah orang Melayu, kita pun sebutlah Rugayah. Kan? Nama ringkas Gayah. Kan? Nama ringkas Gayah. Oleh sebab itu saya dah juga kongsi pada tuan-tuan, bab nama ni berusahalah untuk memanggil seseorang itu dengan nama yang penuh. Dengan nama yang penuh bukanlah kata nama dia ni 2 perkataan, 3 perkataan, tak. Mana perkataan tadi tu. Kan? Misal kata ginilah, yang nama Zulaikha lah kata tak. Orang kita dia panggil apa? Ika, contohlah kan. Patutnya nama yang penuh lah. Kan? Kerana nama di sebalik nama tadi tu ada doa kan, dan harapan daripada pihak yang memberikan namanya, sudah tentulah kedua ibu bapa kepada anak tadi. Kan? Mesti ada nama, tak kira lah kan, nama Faiz ke nama apa ke, contohlah apa juga nama pun sudah tentulah itulah harapan yang mak ayah ni nak kepada bayi yang dilahirkan dan dia beri nama sekian-sekian tadi. Okey. Ini kita panggil punca sumber munculnya nama Zulaikha. Tafsir Ibn Katsir pun lebih kurang sama. Kan? Okey. Yang kedua, yang ketiga, ini yang keempat. Di sudut turutan adalah sama. Kita ringkaskan sedikit. Kan? Nama tadi itu Itfir, kan? Bin Ruhaid, kan? Ra waw ha ya ba Ruhaid. Okey, ditulis Menteri Perbendaraan. Kalau kita ini tadilah sama ada Menteri Keuangan ke apa, lebih kurang macam itulah. Dan lelaki tadi adalah juga kita dah jumpa tadi Rayyan Ibn Al-Walid ataupun sebahagiannya menyebut Al-Walid bin Rayyan. Berlaku kesamaran dalam perawi tadi itu dirupa sama ada mana dulu. Macam kita lah dulu-dulu, tuan-tuan. Imam Malik bin Anas ke Imam Anas bin Malik? Yang mana satu? Pening. Kan? Tak dapat beza kan? Contohlah.
Bila kita dah belajar, kita tahulah yang Imam Mazhab tu nama dia Malik. Yang sahabat Nabi tu namanya Anas. Kan? Contoh supaya kita tidak confuse. Baik. Jadi samalah kata Ibn Ishaq pun bahawa nama isteri menteri tadi adalah Ra'il binti Ra'il. Kan? Adalah sama. Ini qala Muhammad bin Ishaq ismuhu Idfir bin Ruwaihib wa huwa al-Aziz wa kana ala khaza'in Misra. Sama. Baik. Kemudian yang kelima ialah tafsir As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti juga kan menyebutkan perkara yang samalah. Cuma dari sudut pendetailan ini kalau kita nak perhati sikit je ialah adanya Zulaikhah. Kan? Adanya Zulaikhah. Sedangkan riwayat tadi menyebut Zulaikhah. Kan Zulaikhah saja dan di sini ada perbezaan. Namun kita tidak nak masuk detail lah kan sampai ke tahap begitu sekali. Kan? Ini akhraja Abu Syaikh an Syu'aib Al-Jubai an-Nasma Mra'atil Aziz. Sama ada dibaca Zulaikhah dengan ta marbutah ataupun Zalikhah, dan kebiasaan Arab ni mereka membaca bitasghir dengan isim tasghir lah, tafdil Zulaikhah. Baik. Jadi jelas kepada kita kan kita dapat buat rumusan dan kesimpulan bahawa lelaki yang membeli Nabi Yusuf AS tadi adalah menteri. Kan? Kalau hari ini menteri keuangan lah kot. Namanya adalah kan Itfir ataupun Kitfir, dan isterinya bernama sama ada Ra'il ataupun juga adalah Zulaikha ataupun Zulaikhah. Kan? Itu dari sudut nama. Okey, clear. Ini kita pun skip lah. Kan orang yang membelinya bernama Kitfir Ruwaihab dan nama isterinya adalah Ra'il bin Ru'ail. Baik. Adapun yang selain daripada 5 kitab yang disebutkan tadi, ada beberapa lagi seperti ni, kitab tafsir yang mencantumkan, yang menggabungkan riwayat Israiliyat daripada nama Al-Aziz, yakni lelaki ataupun menteri keuangan tadi tu. Saya kata menteri keuangan kan, dari sudut terjemahan disebutkan menteri yang jaga khazanah, mana perbendaraan. Seperti tafsir Al-Mawardi dan tafsir Asy-Syaukani. Baik, Imam Al-Mawardi meninggal 450 Hijrah, manakala Imam Asy-Syaukani ini kira masih barulah dalam 200 tahun yang lepas. Kan? 1250, kita ini 1442. Yang lebih kuranglah 200 tahun yang lalu. Baik. Ini tafsir Al-Mawardi. Nama dia An-Nukat wal Uyun. Panjanglah. Itu sebab biasa nak mudah kepada kita orang awam ni, kita nisbahkan kitab tafsir itu kepada muallif ataupun penulis dia. Maka Imam Mawardi menyebutkan 2 riwayat daripada orang yang berbeza. Kalau tuan-tuan tengok di sini, okay, saya ringkaskan kepada pertama Ra'il bin Ruhail, kan, isteri kepada Al-Aziz, dan yang keduanya daripada riwayat Ibn Abbas. Ini Ibn Ishaq, ini Ibn Abbas, namanya adalah Kitfir. Baik. Yang kedua ialah daripada tafsir Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani dalam kitab dia bernama Fathul Qadir juga ada menyebut beberapa riwayat nama Al-Aziz dan isteri dia. Ini pun kalau tengok Allahu Akbar, nak baca macam mana ni? Kan? Jadi nama pun sama. Cuma tadilah dia cantumkan saja. Jadi kita pun dapatlah buat kesimpulan. Maka kita dapat buat kesimpulan bahawa nama lelaki adalah Kitfir, kan? Khidirnya sebagai menteri keuangan kepada kerajaan yang tertentu di Mesir, dan nama isterinya adalah, kan, ada 2-3 dak, sama ada Ra'il dan juga Ra'il dan seumpamanya. Dan selain itu namanya yang biasa glamour adalah Zulaikha. Maka inilah dia yang menjadi sumber dan yang masuk ke dalam kitab tafsir yang diajarkan ke dalam masyarakat kita, malah dalam konteks Nusantara sendiri pun tafsir seperti Anwarul Baidawi, kan, yang dikarang ataupun yang ditulis oleh Abdul Rauf Fansuri,
misalnya pun juga ada banyak unsur Israeliat di dalamnya. Mungkin kalau ada kesempatan kita boleh highlight lah sebagai sampul kan, untuk tunjukkan bahawa tafsir-tafsir di Nusantara kita pun ada ataupun tidak terlepas daripada unsur-unsur Israeliat. Namun jangan negatif thinking pula, kalau begitu tak boleh, tak kan. Kita dah sebutkan tadi bahawa Israeliat ni ada 3 kan, sama ada kita boleh terima, sama ada kita boleh, mana ulama menerimanya kan, ulama menolaknya, dan yang ketiga lah yang didiamkan oleh ulama kan, ada syarat-syarat dia yang tertentu. Tidak semudah-mudah kalau gitu kita baca kita telan belaka kan. Macam-macam lah cerita tak, buah khuldinya kan, dan kita pun telan. Tidak, riwayat ini riwayat yang sahih ke tidak kan. Dari sudut riwayat yang tidak sahih, maka kita stop lah, itulah yang sebaiknya. Baik. Ada soalan? Ada soalan ke? Aku nak tengok sini tak dalam Facebook ni. Dia ni respon. Maulana Abu Ala Al-Maududi tulis panjang lebar tentang kesahihan nama Zulaikha dalam tafhim Al-Quran. Ini daripada Wan Azhar Wan Omar. Okay, jazakallah cikgu. Dan sebagainya lah. Contoh. Baik, kalau tidak ada, saya nak pergi kepada kesimpulan dululah, sebab ini kalau kita nak masuk kepada ayat ataupun kepada poin yang kedua agak panjang lah kan. Ini dah nak masuk pukul 10. Pulang pada tuan-tuan lah. Baik. Kalau dalam konteks ayat ini sebagai intro dululah sikit. Dalam poin yang kedua ialah godaan isteri Al-Aziz kepada Nabi Yusuf AS. Jadi godaan ataupun nak cerita mana ayat yang negatif ni kan. Ayat yang negatif ni ada beberapa riwayat yang menceritakan bahawa wanita tersebut menggoda Nabi Yusuf, dan keadaan Nabi Yusuf AS itu ketika digoda oleh wanita tadi. Kan? Jadi ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, ayat berikutlah kan, kita baca kita akan seronok tak kita rasa. Itu sebab bila kita baca tuan-tuan ayat Quran ni, kita faham, kadangnya nak baca 2 muka surat aja, tapi bila kita faham kita rasa seronok, macam orang baca novel lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad hammat bihi wa hamma biha. Ini kan, wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'ahu burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina mukhlasin. Kan? Walaqad hammat bihi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya wanita itu telah bersungguh. Ini kadang ini istilah lembut lah ni. Kan? Terjemahan yang agak apa linear lah tak. Kalau ikutkan terjemahan yang agak apa nak kata apa, kasar ke brutal ke straightforward ke, ialah untuk melakukan sesuatu perbuatan. Maknanya yang tak elok lah, yang tak baik kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun bermaksud sedemikian. Tepuk tangan sebelah, tepuk tangan dua belah. Lebih kurang macam itulah. Kan? Jadi dengan itu andai kata dia tidak melihat tanda yakni dari Tuhannya, demikianlah kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk dalam kalangan hamba kami yang terpilih.
Baik, juga ada beberapa riwayat yang menceritakan bagaimana wanita tersebut menggoda Nabi Yusuf dan keadaan Nabi Yusuf ketika digoda oleh si wanita tadi. Kan? Jadi saya tak sambung, kita hold di sini. Kan? Saya bagi clue ayat ini, mungkin tuan-tuan boleh baca tengok dulu kan, yang dah ada maklumat, alhamdulillah dia semakin cerah kan terhadap perbincangan kita pada malam ini. Maka dari sudut jawapan awal belum lagi. Duk tunggu betul ke tidak? Kan? Tunggu tak? Kalau nak cut terus tengok okey kan, ujung sekali akhirnya mereka dua ni kahwin ke tidak? Macam mana tuan-tuan? Kalau ujung sekali, endingnya macam mana? Macam cerita Hindustan pula ni. Kena baca dulu. Kan? Kalau contohlah kan, kalau kita kata nak tahu cepat ni, tak sabar tak? Kan? Biarlah slow-slow, okay, kita faham dulu dia punya perjalanan latar belakang ceritanya begitu. Kan? Jadi bagaimana godaan itu berlaku dan akhirnya kan? Tuan-tuan pun maklum tak? Kalau dari sudut kisah memang tidak berlakulah. Oleh sebab itu, kan? Oleh sebab itu, kesimpulan awal yang kita berikan pertama, riwayat yang kata bahawa nama Al-Aziz adalah Qitfir kan, ataupun Idfir kan, berdasarkan kepada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 tambah 2. Lebih kurang ada 7 kitab tafsir yang menunjukkan bahawa nama lelaki tadi adalah Qitfir atau Idfir. Adapun nama isterinya adalah Ra'il ataupun Zulaikha kan, Zulaikha ataupun Zulaikha. Kan, namun bagi ahli tafsir, riwayat tadi tidak didasarkan kepada ayat Quran yang mentafsirkan ayat maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang yang tadi tu, kan, washtarahu, dan apa panggil, dia beli untuk imra'atahu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak menjelaskannya. Maka bagi ahli tafsir dia boleh clear dah, dan bagi kita terpulanglah kan. Jadi bagi kita, oleh kerana tidak ada hadis yang sahih, yang lebih penting ialah kita mengambil istifadah, kita mengambil ibrah atau iktibar daripada kisah tadi, daripada kita menyibukkan nak cari juga kan. Nak cari, terpulanglah kan. Kalau tanya saya kata terpulanglah. Cuma bagi saya tidak ceritakan. Kalau hanya sekadar cerita, okey, tapi dari sudut ending dan jawapan kepada tajuk kita ni, jawab maknanya mereka tidak. Itu je kan. Tidak ada riwayat yang sahih pun yang menyatakan sedemikian kan. Ini kita berhenti di sini tak. Yang baki ni tuan-tuan boleh baca lah, ada lagi sini kan, 2 dan 3 ni. Kita hold untuk kuliah kita, perbincangan kita pada hari Selasa depan ini, insya-Allah. Ada soalan ke? Senyap belaka? Tak ada lagi, Zat. Tak ada lagi. Kalau tak ada, tak apalah. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini ada kebaikan yang dapat dimanfaatkan kan. Dan aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan majlis ilmu kita ini dengan bacaan kafaratul majlis dan suratul Asr. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.